globalisasi dengan kemajuan teknologi dan digital telah memudahkan pelbagai urusan seharian ataupun urusan profesional. Namun dengan perkembangan teknologi digital, keburukan dan kesan negatif tidak dapat dielakkan. Hal ini berlaku kerana beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab telah menyalahgunakan perkembangan teknologi atas kepentingan diri sendiri. Kemudahan komputer adalah amat penting di negara kita, terutamanya pelajar dan pekerja profesional. Namun, peranti ini dilihat akan terdedah kepada penyalahgunaan oleh segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab. Kita boleh mendapatkan segala maklumat yang kita ingini melalui teknologi komputer dan kemajuan ICT dalam sekelip mata. Pada masa kini, laman sosial menjadi amat popular, lebih-lebih lagi pada masa pandemik COVID-19. Mencipta laman rangkaian sosial ataupun lebih dikenali sebagai SNS, iaitu Social Networking Sites, boleh membawa faedah kepada orang ramai seperti penjimatan kos dan hak akses tanpa had. Secara ringkasnya, laman rangkaian sosial merujuk kepada penggunaan laman rangkaian sosial untuk mempromosikan komunikasi dan perkembangan persahabatan sosial di dunia maya. Pada masa kini, selain kita mendapat akses internet yang maksimal, kita dapat melamari laman web ataupun laman sosial di mana juga kita berada seperti negara lain, rumah, kafe, tempat bekerja dan lain-lain. Dengan perkembangan pesat pengguna internet, kerajaan telah memutuskan untuk mengubah Undang-Undang Cyber iaitu Digital Signature Act of 1997. Seterusnya, marilah kita melihat kepada akta-akta komunikasi di negara kita yang telah mempunyai pelbagai peruntukan undang-undang untuk melindungi pengguna daripada menjadi mangsa penyalahgunaan data peribadi oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Antaranya ialah Akta Komunikasi dan Multimedia. Menurut Seksyen 233, Akta Komunikasi dan Multimedia adalah menjadi satu kesalahan apabila sebuah individu telah mendaftar perkhidmatan komunikasi dan multimedia dengan mempunyai niat atau hasrat untuk melakukan penipuan cyber. Selain itu, Akta Komunikasi dan Multimedia tahun 1998 juga merupakan sebuah akta yang berkaitan undang-undang cyber serta dibentuk sebagai satu rangkaian kerja untuk campur tangan kerajaan Malaysia dalam pembentukan dan membuat pemantauan terhadap industri komunikasi dan multimedia. Akta ini digubah pada 15 Oktober tahun 1998 serta mula berkuat kuasa pada 1 April 1999. Seterusnya adalah Akta Perlindungan Data Peribadi tahun 2010 iaitu Akta 709 atau dipanggil APDP adalah salah satu bentuk perundangan cyber diperlakukan dan diperlaksanakan dalam koridor raya multimedia iaitu NSC. Akta ini merupakan matlamat dasar ke-10 seperti yang dinyatakan dalam Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 untuk menjamin keselamatan maklumat atau informasi serta termasuk kebolehpercayaan dan keutuhan rangkaian. Seterusnya, pengubahan Akta Jenayah Komputer tahun 1997, di mana akta ini bermaksud adapsi daripada Computer Misuse Act 1990 United Kingdom yang telah diberi untuk menyesuaikan dengan situasi di Malaysia. Tujuan pengubahan akta ini adalah untuk memberi peruntukan berkaitan kesalahan dan penyalahgunaan komputer di negara kita. Assalamualaikum. Seterusnya kumpulan kami telah memilih Akta Tandatangan Digital 1997. Untuk pengetahuan, Akta Tandatangan Digital 1997 telah pun digubal dan telah diimplementasikan pada 1 Oktober tahun 1998. Akta ini bertujuan sebagai mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi elektronik yang selamat di dalam ataupun di luar negara.
Dan antara intipati lain dalam akta ini sebagai memverifikasikan sesuatu transaksi dan juga sebagai satu kemudahan yang dapat digunakan untuk menandatangani sesuatu perjanjian ataupun dokumen rasmi. Dan apabila kita melihat kepada akta yang telah ditubuhkan ini, iaitu akta tandatangan digital ini, terdapat pihak-pihak yang bertanggungjawab, iaitu antaranya adalah pihak berkuasa pemberlakuan lesen, sijil untuk perkhidmatan penanda tarikh masa yang iktiraf, sijil untuk repository diiktiraf dan pengiktirafan sijil asing pihak berkuasa. Dan kalau kita lihat rentak ataupun metod yang digunakan sebelum ini, kita terdedah dengan cara ataupun pendekatan konvensional di mana kita menurunkan tanda tangan sebagai satu pengesahan kepada sesuatu agreement ataupun dokumen yang kita ingin sahkan. Tetapi dengan akta ini kita boleh menggunakan metod-metod yang baru yang lebih moden, cepat dan juga lebih selamat lagi. Dan ini dan lebih memudahkan kita untuk yang melibatkan transaksi yang di luar rentas sempadan dan juga tidak melibatkan interaksi fizikal. So akta ini adalah satu yang bersesuaian kalau kita melihat sejarah penubuhannya. Dan berkait dengan akta tandatangan digital ini, beberapa contoh kes boleh kita kemukakan, dan antara satunya adalah kes pemalsuan ijazah, ya. Umum mengetahui bahawasanya transkripsi merupakan satu dokumen yang terpenting, ya, sebagai mengiktiraf seseorang itu bahawasanya beliau ataupun seorang itu telah mendapat satu sijil, diploma ataupun ijazah, ya. Dan melihat kepada konteks masa persaingan di dalam sektor pekerjaan dan berbagai lagi, perkara ini telah dimanipulasikan oleh beberapa pihak dengan mengadakan ijazah palsu, ya, dengan membuat kolaborasi dengan institusi-institusi pengajian yang kadang-kadang tidak wujud pun, dan ada institusi pengajian yang juga wujud tetapi menjalankan kerja-kerja haram ini secara terang-terangan. So ianya sedikit sebanyak memberi impak bukan sahaja kepada institusi tersebut tetapi juga kepada prestasi syarikat yang akan mengambil pekerja tersebut yang telah memasukkan dokumen ijazah. So yang kedua ialah kes kecurian identiti. Kita dapat faham bahawasanya sekarang ni kita didedahkan dengan pelbagai kecurian identiti seperti scammer dan pelbagai lagi, dan data-data kita yang telah diberikan kepada pihak-pihak berkuasa kadang dimanipulasi dengan adanya scammer-scammer yang mencuri identiti ini. So kedua-dua kes ini kita lihat bahawasanya berkaitan dengan akta tandatangan digital ini, dan akta tandatangan digital ini memang salah satunya bertujuan sebagai mengekang transaksi yang lebih bersifat tidak jelas. Dan akta tandatangan digital ini kita dapat faham bahawasanya ianya memang diwujudkan sebagai satu metod ataupun kaedah memudahkan semua orang untuk mengakses ataupun memberi pengesahan yang sahih melalui metod yang baru. Assalamualaikum. Dari segi analisis kritikal, jenayah yang melibatkan kecurian identiti, pemalsuan ijazah serta pemalsuan kad kredit boleh disabit kesalahan di bawah Akta Tandatangan Digital 1997. Dan melalui akta ini, had pergantungan yang disyorkan merujuk kepada jumlah sijil yang disarankan di bawah Artikel 60. Di samping itu, penggunaan akta ini sangat penting kerana kes-kes seperti ini sudah giat berlaku di Malaysia. Dari segi kesan-kesan terhadap contoh kes ini, kes pemalsuan ijazah, secara umumnya kita mengetahui transkrip atau sijil ini berfungsi sebagai lesen yang akan digunakan untuk mendapatkan pekerjaan kelak. Kes pemalsuan ijazah ini sudah pasti memberi kesan kepada bukan sahaja kepada organisasi tapi juga kepada individu itu sendiri. Kesannya adalah pekerja akan kehilangan tempat bekerja dan boleh dikenakan penalti kerana telah mewujudkan pemalsuan dokumen transkrip. Ianya sekaligus akan menyebabkan pekerja itu kehilangan sumber dan tempat untuk mencari pendapatan. Dan lebih parah lagi apabila kes pemalsuan ini merujuk kepada seksyen yang telah dikemukakan,
iaitu keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara 2 tahun dan denda kepada pelaku atau kedua-duanya sekali. Okey, dari segi kes kecurian identiti pula, ia telah membuka banyak mata masyarakat berikutan keadaan semasa yang berlaku di dalam negara kita, yang telah menyaksikan ramai pengodam dan ataupun skamer cuba untuk menggunakan taktik kotor dan menjadi penyamar. Golongan yang terjejas ini adalah golongan yang mempunyai rekod di institusi kewangan yang mana mempunyai hutang dan masalah kewangan. Kelicikan golongan pengodam dan skamer ini telah berjaya menewaskan mangsa dengan melakukan transaksi duit sehingga menyebabkan mangsa berlaku di dalam keadaan terdesak. Jadi melalui kesan ini juga dapat diperhatikan bahawa sistem kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan pengurusan perbankan dan perguruan data sebuah agensi telah tergugat kerana kegiatan skamer dan pengodam. Dan juga dapat memberikan contoh daripada segi satu kes yang telah terjadi baru-baru ini, iaitu kes dari segi Macau scam oleh Eddie Kana yang merupakan sindiket skamer yang terbesar dan berjaya ditumpaskan oleh pihak berkuasa negara. Dan sindiket ini telah menjalankan operasi skamer yang bukan sahaja kepada penduduk di negara kita, malah juga melangkau negara tembok besar China juga. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Di sini saya akan menerangkan mengenai faktor-faktor terhadap contoh kes. Kes yang pertama iaitu kes pemalsuan ijazah. Melihat kepada kes ini, dapat dijelaskan bahawa terdapat pelbagai jenis faktor yang menyumbang kepada sebilangan individu untuk melakukan hal yang sedemikian. Melihat kepada kedesakan individu yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai tujuan tertentu, antaranya mereka ingin mendapatkan jalan pintas bagi mendapatkan ijazah. Contohnya kita boleh lihat kepada pelajar, iaitu di mana mereka tidak menghadiri kelas tapi menghadiri convocation sahaja. Selain itu, kita boleh lihat berkaitan kes yang berkaitan isu ataupun status ataupun berkaitan martabat, terutamanya yang melibatkan golongan berprofil tinggi seperti ahli politik dan golongan berkaitan seperti Datuk dan Tan Sri. Keperluan untuk dilihat setara untuk memegang sesuatu jawatan besar dalam negeri maupun negara telah mengheret pelaku untuk melakukan jalan pintas dengan membeli segulung ijazah. Kes yang kedua iaitu kes kecurian identiti. Di dalam kes kecurian identiti ini, antara faktor yang dapat dilihat membolehkan si pelaku melakukan perbuatan tersebut adalah desakan kewangan dan keputusan mengambil jalan pintas untuk cepat kaya. Tahap desakan hidup dan keadaan ekonomi individu telah melahirkan ruang dan peluang untuk pelaku mencipta formula untuk mendapatkan apa yang dihendaki. Melihat kepada faktor lain, tahap keselamatan IT di peringkat domestik dan global menunjukkan petunjuk yang lemah dengan situasi pencerobohan data peribadi yang berluasa. Sehingga sekarang tahap keselamatan IT masih belum di peringkat yang terbaik, dengan menunjukkan kes yang kurang merasakan apabila masih terdapat ramai mangsa yang terlibat dalam kancah skamer. Okey, yang seterusnya iaitu merupakan kelemahan akta tantangan digital. Akta tantangan digital yang diperkenalkan sudah tentu membantu masyarakat, terutamanya dalam hal transaksi dan sebagainya. Namun di sebalik kemajuan yang dicapai, perlu diteliti juga kelemahan yang terdapat pada tantangan digital yang diaplikasikan, seperti aspek kawalan dokumen dan kos pelaksanaan yang perlu ditanggung oleh pengguna yang menyimpan dalam dokumen digital sendiri sebagai bukti transaksi atau urus niaga yang berlaku. Ianya akan mengundang masalah jika terdapat pelbagai perkara yang berbangkit yang memerlukan bukti dikemukakan seperti dalam urusan perundangan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salihuddin bin Maisa akan memperlihatkan tentang penambahbaikan Akta Tandatangan Digital 1997. Penambahbaikan yang pertama iaitu sebagai rakyat Malaysia, kita harus memiliki tahap kesedaran yang tinggi. Rakyat Malaysia pada hari ini perlu peka kepada akta ini kerana segala dokumen dan segala perkara-perkara yang dinyatakan di dalam sistem digital ini merupakan perkara yang sulit, yang tidak boleh diakses oleh mana-mana individu yang tidak berkaitan. Sikap tanggungjawab yang tinggi harus ada. Di samping itu mempunyai nilai integriti dan juga nilai insaniah. Ini amat penting kerana dunia pada hari ini amat menekankan dari aspek moral dan juga akhlak bagi individu, khususnya kita memperlihatkan kepada rakyat Malaysia. Yang kedua iaitu
majikan, baik agensi kerajaan maupun swasta, haruslah berperanan dalam meneliti dan menyemak sijil atau dokumen yang sah. Ini amat penting kerana dokumen-dokumen ini tidak boleh diduplikat ataupun dibuat salinan ataupun pemalsuan dalam segala yang disertakan di dalam sistem digital itu sendiri. Proses integrasi amat penting untuk dilaksanakan supaya segala agensi boleh memperlihatkan bahawa dokumen-dokumen ini adalah sah dan wujud berdasarkan kepada individu-individu yang dinyatakan di dalam sistem digital itu sendiri. Dan rangkaian maklumat ini haruslah memiliki tahap keselamatan yang tinggi, mempunyai perlindungan maklumat peribadi yang cukup tinggi, ketat dalam aspek keselamatan, dan hanya pegawai ataupun individu atau agensi tertentu sahaja yang boleh mengakses ataupun memperlihatkan data ini, dan individu-individu itu haruslah mempunyai nilai integriti yang cukup tinggi supaya perkara-perkara atau maklumat yang dinyatakan dalam sistem digital ini tidak diwawarkan kepada umum. Dan seterusnya, perkara yang keempat amat penting dalam penambahbaikan iaitu program kempen kesedaran dalam pemalsuan dokumen. Kempen ini haruslah melibatkan semua agensi, baik kerajaan, swasta, NGO maupun individu itu sendiri. Kerana apa? Kerjasama daripada semua pihak akan memastikan bahawa Akta Tandatangan Digital 1997 ini dapat dilaksanakan dan dipraktikkan, dan dipraktikkan secara total, bahawa kempen ini akan memberi nilai tambah, akan membentuk budaya baru rakyat di dalam negara kita secara khususnya. Kesimpulannya, Akta Tandatangan Digital 1997 ini amat signifikan dalam suasana politik, ekonomi dan sosial pada hari ini. Kalau kita lihat dari segi jenayah tradisional, pelbagai akta telah digubal dengan jelas dan telah dilaksanakan secara total. Namun, dari segi aspek jenayah cyber, belum lagi dilaksanakan secara total, dan sewajarnya Akta Tandatangan Digital 1997 ini memainkan peranan yang penting untuk memastikan keharmonian masyarakat di dalam negara ini secara holistik. Akta ini akan menjamin kerahsiaan, akan menjamin nilai baik dari segi aspek moral dan juga akhlak, seterusnya mewujud nilai integriti yang tinggi kepada rakyat Malaysia secara total. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.